warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, kita akan masuk bab baru hari ni, pengatur caraan linear. Okey, untuk pengatur caraan linear ni kita ada dua subtopik, 7.1, 7.2. Okey, jadi sebelum tu bagilah feedback daripada kamu, masukkan di ruangan chat. Okey, apakah kamu punya perasaan ataupun keadaan kamu sekarang sebelum kita memulakan kelas. Okey, Iman Hanani 1. Okay, masukkan saja dalam ruangan chat. Ada tak yang 3 dan 4? Okay, kebanyakannya 2. Okey, jadi di sini saya tengok ada Megat ataupun Hafiz, Afin, Megat dengan Afin, dua orang lelaki. Okey, Megat boleh tak feedback? Megat atau Afin, boleh tak kita baca doa sebelum kelas? Wah, tiba-tiba baca doa kan. Okey, boleh ke nak baca doa sebelum kelas? Okey, siapa nak mengepalai, Afin ataupun Megat? Okey, ada ke kamu bacalah sendiri? Okey, baca sendiri sebelum kita start. Okey, apa-apa pun terima kasih kepada yang hadir kelas online pada hari ini. Saya tengok Afiq, Akif ada, Aina ada, Hani Sofia, Hazwani, Iman Hanani, Mariam, Megat Amir, Afin, Afrina, Alisha, Alia, Anisha, Fakirah, Syamimi, Ashikin, Siti Norafika. Okey, tahniah. Okey, jom seterusnya. Okey, macam biasalah, seperti biasalah nasihat dari saya. Okey, duduk di rumah tu jagalah kebersihan, jaga kesihatan. Okey, minum air kosong banyak. Okey, lepas tu jangan lupa di rumah tolonglah ibu bapa kita, hormatilah mereka. Tolong macam-macam segi kita boleh tolong. Basuh pinggan ke, kemas rumah ke. Okey, baju kotor jangan bersepah, macam-macam. Okey, kurangkan beban mereka, tolong menolong. Okay. Seterusnya, ini yang saya cakap tadilah. Okey, untuk subtopiknya ada dua, iaitu hanya 7.1 model pengatur caraan linear dan 7.2 aplikasi pengatur caraan linear. Jadi kemahiran dalam ni kamu memang ada, iaitu kemahiran melukis graf ataupun kemahiran ketaksamaan. Kamu dah belajar dekat dalam matematik moden, tak silap saya. Okey, topik ni tak susah pun, simple saja. Yang penting kamu kena fokus kepada kata kunci. Okey, jadi di sini sekejap lagi kita akan belajar membentuk model matematik bagi suatu situasi berdasarkan kekangan yang diberi dan seterusnya mewakilkan model tersebut secara grafik. Okey, dan yang kedua kita nak menyelesaikan masalah yang melibatkan pengatur caraan linear secara graf. Jadi dekat sini kertas graf diperlukan. Okey, seterusnya teknik kita adalah teknik pengulangan lah. Diharapkan kamu dah lihat lah ataupun menonton video semalam. Okey, jadi di sini, kepada siapa yang menonton, dekat sini kita kena tahu, ketaksamaan, bentuk-bentuk ketaksamaan. Jadi, semalam dalam video kita ada 4 bentuk ketaksamaan. Yang pertama, saya bagi. Lebih besar atau sama dengan, ataupun lebih besar, ataupun lebih kecil sama dengan, ataupun lebih kecil. Jadi ada 4 sahaja. Okey, jadi kamu kena fokus terhadap keempat-empat ketaksamaan yang diberi. Jadi daripada ketaksamaan, kamu kena tahu juga setiap ketaksamaan, jenis garis lurus dia adalah berbeza. Okey, siapa nak bagi tahu saya bagaimanakah bentuk garis lurus bagi ketaksamaan nombor 1? Kita ada 2 jenis sama ada dash ataupun solid line. Okey, untuk nombor 1, dash ke solid line? Siapa nak tolong? Solid line. Okey, bagus, tahniah. Okey, bagus, terima kasih, tahniah. Solid line. Okey, sebab solid line maksudnya garis lurus kita solid. Solid tu garisan dia padat. Okey, padu. Jadi macam mana kita nak tahu ia solid line? Sekiranya ketaksamaan kita ada tanda sama dengan ni, yang saya kuning ni. Ada tanda sama dengan dia, mesti solid line. Okey, tak ada tanda sama dengan dash, putus-putus. Garisan putus-putus. Macam ni. Okey, jadi
Garis lurus pula, okey, kamu pun memang dah belajar buat garis lurus, iaitu persamaan garis lurus y equal mx plus c. Garis lurus kita sama ada menaik, menurun, melintang, menegak. Semua sama, menaik, menaik, menaik. Saya bagi contoh menurun, 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 melintang, 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 menegak, menegak, menegak. Okey, seterusnya kita nak tengok pula setiap ketaksamaan tu dia ada bentuk lorekan yang berbeza. Okey, kita masuk dalam lorekan. Okey, siapa nak bagi tahu saya kalaulah kejap. Tak ada siapa yang perasan saya tersilap kat sini. Saya silap kat sini. Apa yang saya silap kat sini? Cuba teka. Sini saya silap. Kan? Patutnya guna garis sempang. Bagus. Patutnya guna garis sempang ataupun guna garis putus-putus. Okey, putus-putus. Okey. Saya tersilap. Susukati di garisan kan. Jadi sebelum kamu garis, pastikan bagaimanakah bentuk ketaksamaan kamu. Okey. Selamat datang Aidil. Okey, seterusnya, siapa nak bagi tahu saya kalau lebih besar nombor 1 dan nombor 2, lorek atas ke lorek bawah? Lorek atas. Atas. Okey, bagus. Kalau lebih besar macam nombor 1 dengan nombor 2, kita akan lorek atas. Kita lorek atas. Mana pen saya ni? Kita lorek atas. Ni pun atas. Sebab lebih besar. Orang besar-besar duduk atas-atas. Jadi lorek atas maksudnya di sini lah. Okey, atas. Atas dia kat sini. Atas dia sini. Okey. Kalau tak ada atas ke kanan. Macam tu. Ni pun atas. Ni pun atas. Apa lagi? Ni pun atas. Ni kanan. Okey, tu. Dia sama. Okey, kesimpulannya untuk 3 dan 4, confirm lah bawah. Jadi bawah dia kat sini. Ni lah bawah dia. Okey, jadi yang membezakan dia adalah ketaksamaan dia. Sama ada dia garisan yang solid ataupun garisan yang sempang. Okey, kalau kanan lawannya kiri. Okey, ini kamu kena fokus ini kita punya konsep ataupun asas bagi pengaturcaraan linear. Okey, di sini ada apa-apa soalan? Tak ada. Okey, okey, bagus, terima kasih. Ini pun penting, kata kunci. Okey, ini pun penting, kata kunci. Okey, kita ada 10. Ini pun saya dah tanya semalam. Okey, jadi di sini, yang lebih besar. Okey, jadi kita kena fokus tau kata kunci kita di sini. Sekejap ya. Okey, yang lebih besar di sini. Okey, lebih besar. Yang lebih kecil. Jadi kita guna tanda yang mana? Kejap ya, saya keluarkan. Nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Okey, contohnya. Okey, lebih besar. Nombor berapa tanda kita? Siapa 3. Lebih besar. Betul ke nombor 3? Lebih besar. 1. Nombor 1. Lebih besar. Kalau dia kata Y lebih besar daripada X, maksudnya dalam model matematik, Y lebih besar daripada X. Macam tu. Kalau lebih kecil, nombor berapa? Nombor 3. 3. Okey, bagus, tahniah. Pandai kamu. Y lebih kecil daripada X. Begitu. Jadi kalau lebih besar dengan lebih kecil senang kita nak ingat. Itu biasa. Tetapi yang luar biasa sikit yang ini. Tiba-tiba ada perkataan tidak lebih daripada, tidak kurang daripada. Okey, tidak lebih daripada tu boleh lebih tak? Tak. Boleh tak sama? Boleh. Kesimpulannya, apakah ketaksamaan untuk nombor 3 punya soalan? 4. 4. Okey, bagus, tahniah. Dia tak boleh lebih tapi dia boleh sama. Macam tu. Kesimpulannya, apa untuk tidak kurang? Dia tak boleh kurang tapi dia boleh lebih kan? Tidak kurang tapi dia kena sama. Maksudnya terbaliklah. Y lebih besar daripada X. Clue dia, okey? Okey, seterusnya, sekurang-kurangnya ataupun at least.
Okey, sekurang-kurangnya at least, selebih-lebihnya. Okey, ini pun sama maksud. Sekurang-kurangnya maksudnya sekurang-kurangnya, paling sikit tapi boleh lebih. Sekurang-kurangnya. Okey, kalau sekurang-kurangnya, siapa nak teka? Sekurang-kurangnya nombor berapa? 2. Okey, bagus. Okey, bagus tahniah. Y lebih besar atau sama dengan X. Ini pun bermaksud sekurang-kurangnya. Tetapi dia kata K kali daripada X, jadi KX, K darab X. Okey, kesimpulannya sekurang-kurangnya dan selebih-lebihnya adalah satu proses terbalik. Maksudnya Y at most ataupun selebih-lebihnya, lebih kecil sama dengan KX. Macam tu. Okey, nombor 7. Okay, jumlah X dan Y tidak lebih daripada K. Dekat sini ada dua benda yang kamu kena tahu. Jumlah dan tidak lebih. Kamu tengok tidak lebih sama macam ni. Ni tidak lebih. Oh, tidak lebih tanda ni lebih kecil sama dengan. Macam tu. Jadi teruslah kita letak macam ni. Oh, lebih kecil sama dengan. Okey, jumlah adalah hasil tambah. Maksudnya X tambah Y. Tidak lebih daripada K. Macam ni. Jadi kemahiran untuk mengeluarkan model matematik amat penting. Okey. Jadi, yang ke-8. Yang ke-8 maksimum dan minimum. Okey, maksimum dan minimum. Okey, tolong bagi tahu saya. Okey, X maksimum bagi X ialah K. Jadi saya tulis macam ni dulu. X adalah K. Okey, apa tanda tengah-tengah dia? Nombor berapa? 1 ke 2 ke 3 ke 4? Maksimum. Cuba. 4. Okey, bagus. Maksimum sebab dia tak boleh lebih tapi dia boleh sama. Okey. Kesimpulannya minimum adalah yang sebaliknya. Minimum adalah lebih besar atau sama dengan K. Okey, lagi satu. Yang terakhir, Y melebihi daripada X sekurang-kurangnya sebanyak K. Jadi kat sini saya highlight dulu, sekurang-kurangnya lah. Kalau sekurang-kurangnya mestilah lebih besar sama dengan K. Dia kata sekurang-kurangnya K. Tetapi macam mana kita nak buat ayat ini? Okey, kita nak masukkan ayat ni. Y melebihi daripada X. Okey, kalau Y melebihi daripada X, siapa yang besar? Y besar ke X besar? Y. Okey, bagus. Y besar. Kesimpulannya yang besar tolak yang kecil. Y tolak X. Jadi clue-clue ni kamu kena ingat lah. Tapi untuk memudahkan lagi macam mana kita nak ingat, okey, ini kita punya rumusan. Okey, rumusan kita. Di mana lebih kurang, kurang daripada tu satu je. Kurang daripada, itu je. Okey, kalau tidak lebih daripada selebih-lebihnya ataupun maksimum, sini kamu kena ingat dia punya bentuk. Nanti print screen. Lebih daripada satu je kan? Satu je. Yang lagi satu tidak kurang daripada, sekurang-kurangnya minimum adalah di sebaliknya. Lebih besar atau sama dengan. Siapa nak print screen. Ini penting ni. Sebenarnya kalau kamu ingat warna biru dengan warna pink, 1 dengan 2 pun senang sebab untuk nombor 3 dan nombor 4 adalah yang sebaliknya, terbalik dengan 1 dan 2. Okey, ada tak soalan setakat ini? Okey, kalau tak ada, kita terus bergerak. Okey, ini adalah model matematik, model pengatur carangan linear. Okey, yang kita belajar sebelum ni. Okey, yang seterusnya, kita nak buat ayat yang sebenar. Okey, model matematik berdasarkan soalan yang dibagi. Okey, contoh 1 saya buat dulu, kita sama-sama. Nombor 2 nanti kamu cuba buat sendiri. Okey, soalan dia begini. Yang penting kamu highlight dan kita keluarkan apa maklumat yang dia bagi. Okey, the cost of a book is 50 cents and a pen is RM1.30. Okey, 50 sen buku, pen RM1.30. Okey, a student wants to buy X books and Y pens with the following condition. Sorry, tak ada BM pula soalannya. Jadi daripada sini, saya galakkan kamu keluarkan dulu maklumat. Kita ada pen dan buku. Okey, saya pun buat macam ni. Kita ada book and pen. Jadi saya buat kotak. Okey, supaya kita lebih mudah. Harga buku adalah 50 sen. Saya buat 50 sen. Pen RM1.30.
Okey, lepas tu dia kata nak beli X books. Oh, maksudnya X adalah untuk book, lepas tu Y adalah untuk pen. Okey, selesai maklumat yang kita keluarkan dalam bentuk mat supaya mudah. Sebab bila pandang ayat kita agak pening. Okey, jom kita tengok. Untuk soalan ni ada 3 kekangan. Kekangan pertama ialah at least 3 pen. Okey, at least ataupun kurang-kurangnya. Itu yang kita kena ingat clue tadi. Sekurang-kurangnya tu, okey, apa tanda ketaksamaan kita? Sekurang-kurangnya. Saya tulis balik kat sini. 1, 2, 3, 4. Okey, sekurang-kurangnya nombor berapa? 1. Okey, okey bagus. At least tu sekurang-kurangnya. Jadi, kita tukarlah. Oh, dia kata pen sekurang-kurangnya 3. Pen tadi apa? Okey, pen tadi Y. Maksudnya Y sekurang-kurangnya 3. Jadi kita berjaya. Kita berjaya buat macam ni. Good. Okey. Okey, so kita tengok kekangan. Kekangan nombor 2. Kekangan nombor 2. Total. Okay, saya highlight dulu. Okay, total number books and pen must not more. Tak boleh lebih. Tidak boleh lebih. Not more than 12. Tidak boleh lebih daripada 12. Okay, kalau tidak boleh lebih, okay, nombor berapa kita punya ketaksamaan? Tidak boleh lebih. Sama tak? 3. Okey, bagus. Okey, bagus. Good. 3. Jadi, kalau total tu tambah. Oh, maksudnya buku tambah pen. Oh, pen pula. Sekejap, silap. Buku tambah X tambah Y tidak boleh lebih atau sama dengan 12. Kita berjaya buat model pengaturcaraan bagi kekangan yang kedua. Okey, jom kita tengok yang ketiga pula. Yang ketiga pula, Zazas. Okay. Okay, total amount money spent adalah RM10. Okay. Kamu ada RM10 je? Kita ada RM10 je? Kesimpulannya, bagaimana kita nak belanjakan RM10 kita tu? Boleh tak kita membuat pembelian lebih daripada RM10? Boleh ke? Tak boleh. Tak boleh. Duit kita ada RM10 je. Tapi boleh tak kita kita belanja tepat RM10? Boleh ke? Boleh? Boleh. Okey, boleh. Kalau begitu, kesimpulannya tanda ketaksamaan mana yang kita pilih? 1 ke 2 ke 3 ke 4? 3. Yes, bagus. 3, RM10. Maksudnya kita beli barang mesti sama dengan RM10 ataupun kurang. Jadi macam mana kita nak tahu? Okey, andaikan X tu adalah bilangan buku yang kita nak beli, Y adalah bilangan pen yang kita nak beli, bermaksud kita darabkan mereka. 0.5X maksudnya 50% darab bilangan buku tambah dengan RM1.30 darab bilangan pen. Begitu. Kalau kamu tak suka perpuluhan, kita boleh hilangkan perpuluhan, gerak ke kanan satu kali, kita akan dapat 5X tambah 13Y sama dengan 100. Mana-mana boleh diterima. Okey, setakat ni ada soalan tak? Boleh lagi, boleh. Okey, boleh lagi. Okey, bagus. Tahniah. Okey. Kita tengok. Okey. Kita baca dulu. Nanti saya buat kotak dulu. Lepas buat kotak, nanti kamu cuba buat model pengaturcaraan linear kamu. Okey, kita highlight dulu. A transport company delivers vegetables and flowers. Okey. By using lorries and van. Okey, dia menghantar vegetable dengan flower menggunakan lori dengan van. Lepas tu each lorry carries 40 boxes and flowers 50 boxes vegetables. Okay, each van pula carries 20 boxes of flowers and 40 boxes of vegetable. Okay, in a day the company uses X lorries and Y vans. Okay, jadi daripada ayat ni, okay, saya nak keluarkan dalam bentuk jadual dulu supaya lebih mudah. Okay, saya bentukkan jadual, saya buat macam ni. Oh, kita ada vegetable, kita ada flower. Okay, lepas tu, kita ada lori dengan van pula. Jadi cikgu buat macam ni. Oh, kita ada lori, kita ada van. Baru kita masukkan maklumat. Okay, untuk lori,
dia boleh bawa 40 boxes flower. Untuk lori, flower dia boleh bawa 40. Lepas tu vegetable 50. Okay. Untuk van pula, okay ni van. Van boleh bawa 20 flower dan dia boleh bawa 40 sayur ni. Okay. Jadi lengkap. Lagi senang kita tengok daripada ayat yang panjang-panjang tu, kita boleh pindahkan kepada jadual. Okay, lagi satu maklumat dia, dia kata lori adalah X. Jadi saya pun labelkan, oh lori adalah X, bermaksud van adalah Y. Jadi kamu kena guna X dengan Y je, jangan guna LV ke, VF ke. Okay. Ni van Okay, so nombor 1. Okay, nombor 1. Saya bacakan soalan dulu. Okay, total number untuk flower mesti less or equal 800. Less or equal. Okay, yang penting kita highlight dulu clue kita. Okay, saya nak keluarkan dulu pertama, kedua, ketiga, keempat. Okay, less or equal, nombor berapa? 3. 3. Okay, nombor 3, bagus. Okay, saya pun tu letak nombor 3. Okay, less or equal 800, tetapi dia cerita tentang flower. Okay, kalau dia cerita tentang flower, tentang bunga, kita fokus pada bunga. 40 dengan 20. Jadi 40 ni kamu tengok, X dan 20 adalah untuk Y. Jadi kita tulis macam ni. Oh, 40X tambah 20Y. Macam tu contohnya. Okey, boleh tak bagi tahu saya apakah jawapan untuk nombor 2? Soalan nombor 2 berbunyi, total number untuk sayur, vegetable must be at least 600. Sekurang-kurangnya 600. At least. Untuk vegetable. Okey, apakah jawapan dia? Siapa nak tolong? Apa dia punya persamaan? Tengok saya dah warnakan dah vegetable kita. Okey, bacakan, saya tulis. Salah tak apa. Ada siapa nak tolong? Okay, untuk vegetable. Yang ini saya dah selesaikan. Nombor 1 saya dah selesaikan untuk flowers. Okay. Untuk vegetable. 50X tambah 40Y. Okay, at least. Okay, nombor berapa? 1, 2, 3, 4. 1. Okay, bagus. Tahniah. At least 600. Macam tu. Okay. Jadi berjaya. 1 markah. Dapat 1 kekangan kamu selesaikan. Kekangan 1 ni 1 markah. Kekangan 2 ni 1 markah. Ada 2 markah. Kalau ada 3 kekangan, 3 markah. Kita tengok kekangan yang ketiga ataupun constraint yang ketiga. The number of vans, ingat saya, must not more. Okay, not more. Not more 2 times of lorry. Maksudnya bilangan van tak boleh lebih. Dah 2 kali ganda bilangan lori. Okay, not more ataupun tidak boleh lebih nombor 1 ke, nombor 2 ke, nombor 3 ke, nombor 4. Tanda ketaksamaan kita. Nombor 1 ke, nombor 2 ke, 3 ke, 4. Not more ataupun tidak boleh lebih. Okay. 3. Okey, bagus. Terima kasih. 3. Jadi saya letak dulu 3. Okey, dia kata van dahulu. Van adalah Y. Saya letak Y. Lepas tu dia kata 2 times ataupun 2 kali daripada lori. Lori adalah X. 2 kali lori. Macam tu. Jadi berjaya kita mendapat persamaan yang ketiga. Gitu. Okey, setakat ni ada masalah? Okey, terima kasih. Terima kasih. Okey, itu kita nak membentuk model matematik dalam bentuk kekangan ataupun constraint. Okey, sekarang kita juga boleh mewakilkan model matematik dalam bentuk secara grafik. Secara grafik itu garis lurus lah. Kita punya graf garis lurus. Kita tahu pengatur caraan linear. Linear adalah garis lurus. Jadi kita kena buat garis lurus lah.
Sama juga, simple je. Kita tahu, kita jadikan dia persamaan garis lurus, y sama dengan 3 tolak 2x, macam tu. Jadi nak buat garis lurus, kena ada 2 koordinat. Okay, kena ada 2 koordinat. Jadi kita pilih mana-mana lah. Contoh, kalau cikgu pilih x sama dengan kosong, x sama dengan kosong maksudnya y sama dengan 3 tolak 2 sini kosong. Jadi kita akan dapat 3. Okay, cikgu letak y pula kosong lah. Okay, bila y sama dengan kosong, jadi kosong sama dengan 3 tolak 2x. 2x sama dengan 3, jadi x sama dengan 3 per 2 ataupun 1.5. Jadi di sini kita bolehlah plot. Tak perlulah kita plot ikut skala. Nak sekadar tunjuk je. Bila x kosong, y 3. Contohlah sini y 3. Okey, ni 1, ni 2 contoh. Okey, lepas tu bila y kosong pula, x kita 1.5, ni 1, ni 2. Okey, ni 3, 1.5 tengah-tengah. Lepas tu kita fokus kepada tanda ketaksamaan kita yang tadi. Oh, tanda ketaksamaan kita ni adalah ada tanda sama dengan. Kalau ada tanda sama dengan, solid line ataupun dash, sempang-sempang. Yang mana? Solid line. Okey, bagus. Solid line. Bererti garisan kita mesti solid. Zas. Okey. Lepas tu, kalau lebih kecil atau sama dengan lorek atas ke lorek bawah? Lorek bawah. Yes. Bagus. Tahniah. Beginilah cara dia. Kita membentuk dalam bentuk grafik. Simple saja. Senang je. Okey. Matematik moden ada kan? Macam ni kan? Ke tak ada? Ada. Tahun Ada lepas. kan? Tahun lepas. Jadi senanglah. Okey, sama juga dengan yang contoh keempat, yang terakhir. Okey, contoh yang terakhir, okey pun sama. Kita pun carilah. Jadikan dia persamaan garis lurus. 2y sama dengan x tambah 6, y sama dengan 1 per 2x tambah 3. Kalau saya suka tukarkan dulu kepada y sama dengan mx klasik. Okey, jadi kita carilah x. Mak kau, sekejap. X dengan y. Sini y, bila x kosong. Bila x kosong, kita akan dapatlah 1 per 2 darab kosong tambah 3. Kita akan dapat 3. Oh, sama 3. Okey, kalau y kosong pula, di mana-mana pun boleh. Tapi kalau saya suka ambil kosong-kosong dulu. Senang kita nak plot. Ini gini kosong. 1 per 2x tambah 3. Negatif 1 per 2x 3, jadi kita akan dapat negatif x sama dengan 6, berarti x sama dengan negatif 6. Okey, jadi kita tengok, okey, bila sini negatif 6. Bila x kosong, y 3. Bila x kosong, y 3 kat sini, betul ke saya kira ni? Apa yang saya silap ni ya? Oh, betul lah ni, y 3 sini. 3. Okey, lepas tu bila y kosong, x negatif 6. Sini negatif 6. Okey, fokus kepada persamaan kita. Okey, solid line ataupun dash dash? Dash. Okey, bagus. Tahniah. Bagus. Jadi dash dash. Za. Lorek atas ke lorek bawah? Lorek atas. Okey, bagus. Tahniah. Okey, simple. Jadi ni asas lah. Lepas tu kita terus pergi soalan yang terakhir. Okey. Okey, soalan yang terakhir ni contoh Sebelum tu saya nak ceritakan kamu tentang fungsi objektif. Untuk terang yang lebih banyak, nanti kamu tengok video semalam lah. Okey, fungsi objektif digunakan untuk mencari kalau kita ada masalah dalam perniagaan ke apa-apa, untuk mencari keuntungan maksimum ke, untuk mencari keuntungan yang minimum ke, mesti menggunakan fungsi objektif. Sebagai contoh yang diberi dalam buku teks tu, okay, dia kata sebuah kedai kek menghasilkan X biji kek dan Y, X biji kek coklat, Y biji kek keju. Okay, sini coklat dan kek keju. Okay, bagi kedua-dua kek ni, harga kos dia adalah RM4 dan RM5. Jadi RM4 untuk coklat, ni sebagai contoh ya. Ni RM4 untuk coklat dan keju RM5. Jadi bagaimana kita nak buat, macam mana kita nak tahu kos untuk membuat semua kek ni? Jadi kesimpulannya, dia keluarkanlah macam ni. Okey, nak cari kos dia adalah bilangan kek coklat kita tak tahu. Kalau kek coklat tu kita gantikan dengan X, keju Y, maksudnya
X darab 4. 4X tambah 5Y. X tu bilangan kek coklat, Y adalah bilangan kek keju. Jadi inilah kita punya cos. Tapi kita tak tahulah. Maksudnya kita mewujudkan formula. Okey. Jadi untuk mencari fungsi objektif ni penting untuk membuat soalan yang kertas 2. Okey. Okey, jom kita tengok contoh soalan kertas 2. Okey, ni contoh yang terakhir kita. Okey. Wow, panjang sangat-sangat. Okey, panjang sangat-sangat. Okey. Okey. Ini sebenarnya daripada kamu punya latihan sumatif buku teks, latihan sumatif soalan nombor 1. Okey, tak apa, kita baca slow-slow. Sebuah keluarga di sebuah kampung menghasilkan 2 jenis kerusi rotan. Okey, kerusi rotan yang kecil dan kerusi rotan yang besar. Okey, ingat ada kecil ada besar. Keluarga tersebut memperolehi bahan mentah rotan sekurang-kurangnya. Ini maklumat tau. Dia memperolehi bahan mentah rotan sekurang-kurangnya 60 kg seminggu. Okey, mana yang saya highlight semua maklumat penting. Sebuah kerusi rotan yang kecil, okey, memerlukan 3 kg rotan, dan sebuah kerusi rotan yang besar memerlukan 5 kg rotan. Okey, jumlah pekerja yang ada seramai 60 orang. Okey, 2 pekerja diperlukan untuk menghasilkan kerusi rotan. Okey, banyak maklumat ni. Untuk menghasilkan kerusi rotan yang kecil memerlukan 2 orang pekerja. Okey, lepas tu 3 orang pekerja diperlukan untuk menghasilkan kerusi rotan yang besar. Amat banyak maklumat di sini. Jadi kita kena keluarkan dulu semua maklumat. Okey, jadi kalau nak mudah, itu yang saya tunjuk tadi. Keluarkan maklumat dalam bentuk jadual, lebih senang. Okey, kalau cikgu bagi 2. Oh, kerusi rotan kecil, kerusi rotan besar. Okey, apa dulu maklumat yang pertama? Okey, kerusi rotan kecil memerlukan 3 kg. Sini kg. Okey, kerusi rotan besar memerlukan 5 kg. Okey, kg dah sudah. Okey, lepas tu apa lagi maklumat? Oh, untuk pekerja pula. Untuk pekerja, untuk buat satu kerusi kecil memerlukan 2 pekerja, dan untuk satu kerusi besar memerlukan 3 orang pekerja. Okey. Jadi kita semakin hampir. Lepas tu dia kata, okey, sebelum tu maklumat yang seterusnya dia kata jumlah pekerja ada 60 orang. Okey, lepas tu apa lagi maklumat dia? Yang ini sekurang-kurangnya 60 kg bahan mentah. Okey. Bahan mentah sekurang-kurangnya, saya terus buat macam ni, sekurang-kurangnya. Okey, 60 kg juga. Okey. Dah. Okey, daripada sini baru kita boleh tengok soalan yang seterusnya. Okey, jadi saya tengok soalan A. Sebelum tu saya padam dulu kat sini. Okey, soalan A. Okey, soalan A, jika X buah kerusi rotan kecil dan Y buah kerusi rotan besar dihasilkan pada setiap minggu, tuliskan 4 ketaksamaan linear yang memuaskan syarat-syarat tersebut. Okey, 4 ketaksamaan linear. Jadi di sini kita kena fikirlah macam mana nak keluarkan model pengacaraan linear kita tu dalam bentuk matematik. Jadi boleh tak bagi saya idea macam mana? Pertama kita nak berdasarkan apa ya? Jumlah pekerja ke? Okey, maklumat jumlah pekerja. Macam mana kita nak buat jumlah pekerja ni? Ada idea tak? Sebelum tu dia kata X adalah kerusi kecil. Saya nak label dulu. Ini adalah X. Ini adalah Y. Okey. Siapa nak tolong? Kekangan yang pertama untuk jumlah pekerja. Ada tolong tak macam mana? Bantai dia. Salah tak apa? Jumlah pekerja boleh tak lebih 6 orang? 60 orang? Tak. Tak boleh? Okey, bagus. Tapi 60 orang boleh. Okey, kesimpulannya macam mana kita nak buat kekangan untuk jumlah pekerja? Daripada jadual, cuba tengok. Tengok bahagian pekerja je. Berapa? Baca je, saya tulis. Salah tak apa, no worry. Kekangan pertama. Okey, ada ke? Soalan pasal pekerja. X
Apa sayang? 2 apa? 2x Okey, bagus. tambah 3y Tambah 3y. tidak kurang atau sama dengan 60. Okey, bagus. Terima kasih. Tadi saya tengok Anis pun ada masuk dalam chat 2x tambah 3y. Okey. Jadi, mesti tidak kurang atau sama dengan 60. Kita kena fikir macam tu tau. Okey, kadang-kadang soalan tu dia tak cakap pun sekurang-kurangnya, selebih-lebihnya. Kita kena fikir sendiri berdasarkan maklumat yang dia bagi. Ini yang ramai yang tak suka. Tapi sebenarnya simple je tau. Okey, itu kekangan yang kedua. Kekangan yang pertama. Kekangan yang kedua pula, okey, jumlah pekerja dah. Okey, jom kita fokus pula kepada bahan mentah. Okey, siapa nak tolong untuk bahan mentah? Bahan mentah. Bahan mentah ni berat lah. Tengok. Kita fokus kepada kg je. Siapa nak tolong? Bahan mentah mesti lebih atau sama dengan 60 kg. Okey, siapa nak tolong? Tadi siapa? 3x tambah 5y lebih besar atau sama dengan 60. Okey, bagus. Terima kasih. Betul. Sebab kalau kamu tengok soalan ni dia dah bagi dah kat sini. Jadi kita tambahkan 3x tambah 5y je. Okey, yang ini yang seterusnya kita ada 4 kekangan tau. Jadi sekarang kekangan yang ketiga, keempat disebabkan ni soalan kebat, tak apa. Nanti bila jawab soalan kamu punya tugasan dia tak kebat. Okey. Jadi di sini paling minima kita nak mesti 5 kg untuk y. 5 kg untuk y sebab sekurang-kurangnya mesti ada kerusi yang dibuat. Jadi kat sini okey, di mana kekangan yang ketiga y kita mesti lebih atau sama dengan 5, sama juga dengan x sama dengan 5. Okey, ini kekangan yang keempat. Okey, tak apa. Okey, jadi kita ada 4 kekangan sebab sekurang-kurangnya mesti kena ada satu. Okey, jadi daripada sini baru kita tengok soalan B. Di mana soalan B dia suruh kita buat graf. Yang ini yang kita banyak sikit cerita dia. Okey, kita suruh buat graf. Okey, ini adalah persamaan yang kita dapat tadi. Okey, ini persamaan yang kita dapat tadi. Okey, jadi saya pun dah plot berdasarkan skala, saya pun dah plot apa semua. Tapi macam mana kita nak tulis, sekejap ya. Macam mana kita nak buat graf garis lurus yang macam kita buat tadi. Contoh, cikgu keluarkan macam ni. 3x tambah 5y sama dengan 60. Macam tu. Jadi cikgu lah buat macam ni. 5y sama dengan 60 tolak 3x ataupun y sama dengan negatif 3 per 5 x tambah 60 bagi 5, 12. Ni contoh. Jadi di sini kamu carilah macam biasa, ambil dua kotak x, y, apa dia x, apa dia y, macam tu, penuhkan. Sama juga. Ini yang pertama. Yang kedua pun buat juga untuk yang kedua punya, 2x tambah 3y lebih kecil daripada 60. Ini pun cari juga persamaan garis lurus. Nanti kamu selesaikan. Okey, saya nak buat sama dengan pun boleh sebab dia garis lurus. Sama dengan. Ini pun 60 bagi 3, 20. Nanti kamu cari juga. Kita nak cari juga macam tadi. Okey. Yang ketiga pula, yang x lebih besar daripada 5 tu maksudnya x sama dengan 5. Yang keempat tu y sama dengan 5. Jadi nanti bila kamu plot dekat graf, kamu akan bentuk macam ni lah. Okay, ini y sama dengan 5. Okay. Bila kamu lukis graf tu, pastikan kamu labelkan. Oh, ini adalah y sama dengan 5. Okay, kita namakanlah. Ini graf x sama dengan 5. Okay, lepas tu graf yang seterusnya nanti kamu plot kat sini. Ini adalah 20. Okey, 20. Kejap dia. Ini dia punya persilangan X adalah 12. Maksudnya persamaan ni. Kamu tengok ini 12. Ni 12 Maksudnya kita tahu ni graf dia. Ini adalah graf 3X tambah 5Y sama dengan 60. Okey. Oh, baru masuk Sri. Kita keluar ke tadi? Sekejap Saya nak padam kat sini kejap. Saya nak masukkan tanda ketaksamaan. Lebih besar sama dengan 60 tadi adalah
lebih besar sama dengan. Okey, untuk graf yang ketiga, ni graf yang ketiga adalah graf yang ini. Persilangan Y adalah 20, yang saya highlight ni, 20. Sini pun 20. Okey. Jadi saya namakan ini adalah graf 2x tambah 3y lebih kecil daripada 60. Okey. Ada sebarang soalan tak setakat ini? Yang penting sekarang memang tak ada idea sebab kita tak dapat, kalau kamu dah buat graf mungkin dah ada idea. Okey. Okey, ada soalan tak setakat ni? Tak ada. Okey, bila kamu dah siap graf yang macam ni, baru kamu buat macam matematik tu tau. Kita nak cari yang rantau berlorek. Okey, cuba kamu fikirkan, kamu tengok okey step ni, macam manakah rantau yang berlorek dia. Okey, ingat rantau yang berlorek dia, dekat manakah kawasan dia? Saya buat kalau X lebih besar daripada 5, semuanya sebelah kanan, sini. Sini sebelah kanan. Okey, maksudnya Y lebih besar daripada 5, saya pilih warna lain pula, contohnya warna hijau. Okey, semua kat sini. Kawasan jawapan dia. Okey, lepas tu, yang untuk persamaan yang sini pula, 3X tambah 5Y lebih besar sama dengan 60, maksudnya semua ke atas. Ni macam mat tau, semua ke atas, saya pilih warna ni lah, atas dia, semua atas dia sini. Semua atas dia sini. Okey. Okey, lepas tu persamaan yang terakhir ni 2x tambah 3y lebih kecil daripada 60. Lebih kecil lorek atas ke lorek bawah? Lebih kecil. Okey, bawah. Okey, murid-murid, kalau lorek bawah maksudnya semuanya di sini. Kesimpulannya, dekat manakah kawasan yang semuanya terkena? Okey, semuanya terkena. Saya labelkan. 1 ke, 2 ke, 3 ke, 4 ke, 5 ke, 6 ke, 7. Yang semua kena. Baik. Okey. Bagus. Tahniah. Maksudnya kamu terror. Ingat ni matematik kan? Okey, jadi padam. Okey, maksudnya kamu kata yang nombor 4. Okey. Jadi, di sinilah kawasan yang berlorek. Saya highlight. Saya ambil warna merah lah. Okey, ini kawasan yang berlorek. Okey. Jadi semua jawapan kita bergantung di mana tempat lorekan. Okey, kalau daripada sini kamu tengok, okey, soalan dia dengan menggunakan 2 skala cm 5 unit kerusi rotan pada kedua-dua paksi, bina lorekkan rajah R. Jadi dah lorek, kamu labelkanlah dengan R. Tu kawasan rantau yang berlorek. Okey, setakat ni ada soalan? Tak ada. Okey, tak ada. Jadi kita pergi ke soalan yang terakhir. Okey, soalan yang terakhir untuk hari ini. Okey. Okey. Ya. Hilang pula graf saya tadi. Okey. Tapi sini, saya highlight balik kawasan rantau yang berlorek. Sini. Okey, lepas tu sini R tadi. Okey, setiap kali kamu dah siap graf yang macam ni, bila kamu dah tahu apakah rantau yang berlorek, okey, kalau boleh setiap persilangan graf tu kamu mencari titik persilangannya. Maksud saya di sini. Apakah titik persilangan di sini? Apakah titik persilangan di sini dan di sini? Sebagai contoh. Okey, dah dapat tu, keluarkan titik koordinat dia. Saya pun keluarkan 5, 17. Ni contoh ya. Okey, 22, 5. Yang sini pula saya dapat 11, 5. Dekat sini 5, 9. Macam tu. Jadi biarkan situ. Okey, baru saya bacakan soalan. Dia kata harga sebuah kerusi rotan kecil ialah harga kecil dan besar. Kecil adalah RM40, besar adalah RM80. Okey, daripada sini kita boleh keluarkan fungsi objektif kita. Okey, contoh fungsi objektif kita daripada soalan yang B ni, kamu tengok. Okey, dia kata nak cari pendapatan maksimum. Pendapatan maksimum tu hasil jual lah, hasil jual kita. Jadi kita punya fungsi objektif kita, hasil jual kita adalah
kita guna formula rumus K selalunya. Oh, maksudnya 40 kecil tambah 80 besar. Jangan lupa kecil tadi adalah 40X tambah 80Y. Okay, ini adalah kita punya fungsi objektif ataupun formula untuk mendapat tahu pendapatan maksimum ataupun minimum. Okey, jadi macam mana kita nak tahu pendapatan kita minimum atau maksimum? Tolong masukkan semua koordinat ni di dalam persamaan. Okey, koordinat yang pertama 5, 17, yang kedua 22, 5, 11, 5, 59. Okey murid-murid, saya nak kamu kira sekarang, semua kira masukkan dalam K. Nak tahu mana yang paling banyak, yang paling sikit. Okey, masukkan K 40 darab 5 tambah 80 darab 17. Okey, tolong kira untuk saya satu persatu, saya tunggu jawapan daripada kamu. Yang first tu 1560. 1560, okey. Yang kedua? Nanti kamu buat working step yang lengkap ya. Kita nak cepat, okey. Second 1280. 1280, okey bagus. Yang ketiga? 840. 840, okey bagus. Yang keempat? 920. Okey, 920. Okey murid-murid, daripada sini kan sayang, kita boleh tahu pendapatan kita yang maksimum dekat mana? Di sini. First. Okey, maksimum. Okey, bagus. Daripada sini juga kita boleh tahu pendapatan minimum kita. Okey, ini adalah minimum. Okey. So, daripada sini, okey, kita tengok soalan A. Satu, nilai X dan nilai Y yang akan memberi pendapatan maksimum kepada keluarga itu, kita tahulah inilah jawapannya. Jadi, nilai X kita adalah 5, nilai Y kita 17. Okey, yang kedua, apakah pendapatan maksimum kita? Iaitu RM1560. Tapi yang penting kamu kena tunjuk working step ni lah. Working step ni kena ada. Okey. Okey, jadi itulah contoh soalan. Dah habis dah kita ini je chapter 7. Kita dah habis dah chapter 7. Selesai. Hari Isnin kita buat latihan yang macam ni lah. Saya bagi latihan tambahan. Okey, ada tak soalan? Okey. Tak ada. Okey, tak ada. Bagus. Oh, baru dengar suara jejaka. Okey, rumusan kelas kita pada hari ini kita dapat, Allah ni tersilap ni. Ni saya tersilap ni. Oh, terlupa nak tukar. Okey, abaikan dulu. Okey, kesimpulan dan ulasan anda pada hari ini. Siapa nak bagi kesimpulan yang ringkas, yang padat? Okey, volunteer. Saya boleh. Okey, silakan sayang. Hari ni saya belajar pasal cara nak keluarkan persamaan. Okey, persamaan mengikut ayat yang diberikan. Lepas tu saya tahu kalau persamaan tu ada kita kena guna solid line ataupun dash mengikut persamaan yang diberi tu dalam graf. Kalau lebih besar kita akan lorek atas, kalau lebih kecil kita akan lorek bawah. Ataupun lebih besar kanan, lebih kecil kiri. Okey, bagus. Terima kasih. Saja je kalau kamu boleh cakap macam tu kan, nanti kamu boleh ingat tau. Okey. Okey, terima kasih banyak-banyak tahniah. Okey, gambaran kelas akan datang hari Isnin. Kita buat latihan tambahan lah untuk pengatur cara linear. Hari Khamis depan baru kita bermula membuat ulang kaji untuk persediaan peperiksaan percubaan kamu. Okey, kita menggunakan soalan berformat SPM. Okey, jadi di sini sekejap lagi saya akan bagi link kehadiran. Okey, nanti link quiz saya bagi sekejap lagi. Saya keluar kejap nak bagi link kehadiran dekat kamu. Okey, boleh kamu bagi kehadiran sekarang? Isilah kehadiran. Saya dah masuk dalam ruangan chat. Okey, sambil-sambil kamu isi kehadiran sambil mendengar ayat-ayat terakhir daripada saya.
Okay, macam biasalah. Okay, kita kena sentiasalah bersyukur. Okay, dan bersabar terhadap apa yang berlaku pada keadaan kita sekarang lah. Okay, COVID ni. Okay, yang penting kamu kena menghargai masa lah, menggunakan masa yang sebaiknya apabila berada di rumah. Okay, tak salah kalau kamu nak tengok TV, nak main game, tapi kena seimbang. Okay, jangan lupa ADMAT kena buat. Kalau kamu rasa ADMAT adalah salah satu subjek yang apa panggil salah satu subjek yang memburukkan kamu punya result ni. Oh, result yang lain cantik je. Tiba tang ADMAT, Allah. Jangan. Jadi mana yang teruk tu, itu yang kita lebih sikit usaha untuk membaiki. Jangan biarkan macam tu je. Rugi. Kamu ambil ADMAT, kamu daftar ADMAT untuk SPM tapi kamu tak buat betul-betul. Jadi apa kamu punya wawasan sebenarnya macam tu kan. Kita kena jagalah. Okey, bagi cantik sikit. Okey. Okey, ada apa masalah? Bolehlah tanya. Okey. Sekian, terima kasih. Okey, siapa yang dah isi bolehlah bersurai. Ada apa nak tanya, tanya. Okey. Terima kasih, Sama-sama. cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama-sama.